Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan limpahan kurnia-Nya. Hari ini kita masih lagi diberi ruang dan peluang oleh Allah untuk sama-sama kita mendirikan ibadah sujud sembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam semalam merupakan malam yang luar biasa, yang mana malam semalam merupakan malam yang tidak sama seperti malam-malam yang lain. Ada 3 keutamaan yang terjadi pada malam semalam, iaitu malam semalam adalah malam Jumaat. Yang pertama, semalam merupakan malam Jumaat, yang mana malam Jumaat ini merupakan malam yang luar biasa, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu persediaan sunnah hari Jumaat perlu dilakukan pada malam Jumaat. Yang kedua, malam semalam juga merupakan malam yang ganjil. Ini yang luar biasa, malam yang ganjil. Dan malam semalam juga merupakan malam Jumaat yang terakhir di bulan Ramadan. Ini ketiga keutamaan yang kita dapatkan malam semalam. Malam Jumaat memang dah besar fadilatnya. Malam yang ganjil, yang mana malam yang ditunggu-tunggu oleh setiap hamba-hamba Allah. Yang ketiga adalah malam Jumaat yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Maka Ibnu Hubairah rahimahullah pun berkata, apabila malam Jumaat bertepatan dengan malam ganjil, maka kemungkinan besar pada malam tersebut terjadinya Lailatul Qadar. Lebih besar fadilatnya dibanding malam yang lainnya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, andai kata semalam adalah malam Lailatul Qadar, pagi tadi kita tahajud, kita salat sunat taubat, kita salat sunat hajat, bahkan kita salat sunat witir. Di selang-seli salat sunat tersebut kita membaca salawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah di akhir salat tersebut kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana siapa-siapa yang mendapat malam Lailatul Qadar, maka dia telah mendapat malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Yang kedua, dia seolah-olah beribadah 83 tahun lamanya. Allah. Tuan-tuan, andai kata semalam ditakdirkan malam Lailatul Qadar, solat tahajud 2 rakaat yang kita lakukan itu bersamaan pahalanya seperti mengerjakan tahajud selama 83 tahun lamanya. Seminggu aja susah-susah nak bangkit tahajud, apatah lagi 83 tahun. Yang kedua, siapa-siapa yang mengucapkan salawat ke atas baginda Nabi SAW di malam Lailatul Qadar hanya dengan membaca 1 salawat sahaja, maka seumpama dia membaca salawat itu 83 tahun lamanya. Maka itulah pahala yang kita dapatkan. Luar biasa orang-orang yang mendapatkan kelebihan malam Lailatul Qadar. Namun jangan risau, ada masa lagi untuk meraih malam Lailatul Qadar. Kerana ulama juga berpandangan, boleh jadi malam Lailatul Qadar itu, dan pandangan ini kuat, boleh jadi malam Lailatul Qadar itu pada 27 Ramadan, malam yang ke-27. Sebab itu tuan-tuan, kita minta pada Allah
Ya Allah, berilah aku ruang, rezeki, peluang, kesempatan untuk aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kerana ada sebahagian hamba-hamba Allah tak hendak dia bertemu dengan malam yang sangat special ini. Allah sibukkan dia dengan kuih-muihnya. Allah sibukkan dia dengan kemas ini, kemas itu. Baru nak sembahyang tuan-tuan teringat dengan benda kat dapur, pergi dapur tinggalkan sembahyang. Baru nak berzikir sikit je, 10 subhanallah saja tiba-tiba ngantuk tertidur. Padahal si berzikir bolehnya berjaga malam. Tiba-tiba tuan-tuan yang dirahmati Allah, nya nak baca Quran sebagai contoh. Baca Quran tiba-tiba panggilan telefon datang. Oh, tertinggal bacaan Quran. Ini ciri-ciri orang yang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benda keduniaan, lalu tertinggallah dia malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan minta dengan Allah mulai hari ini, minta, ya Allah, temukan aku dengan malam Lailatul Qadar. Kerana malam tersebut sangat-sangat istimewa dan tidak akan datang pada bulan-bulan lain. Bulan Syawal saya ada Lailatul Qadar. Bulan Zulhijjah saya ada Lailatul Qadar. Awal Muharram saya ada Lailatul Qadar. Melainkan Allah beri Lailatul Qadar itu pada malam Ramadan. Kemudian tuan-tuan, cuba kita usahakan di dalam bulan Ramadan ini untuk menjaga salat berjemaah. Kalau si dapat salat 5 waktu secara berjemaah, jangan tinggalkan 2 salat ini secara berjemaah. Kerana fadilatnya sungguh besar, yaitu salat subuh secara berjemaah dan salat isyak secara berjemaah. Buya Hamka, ulama Padang Indonesia yang sangat terkenal, pernah berkata, kalau nak lihat orang Islam, lihat pada waktu jemaah subuh. Yang datang itulah orang Islam. Tetapi kalau nak tengok orang Melayu, waktu solat sunat hari raya, itulah orang Melayu. Subhanallah. Luar biasa kiasan yang diberikan oleh Buya Hamka, sampaikan kita tertunduk malu. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, An Uthman bin Affan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla al-'isha fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu. Daripada Sayyidina Uthman bin Affan berkata, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendirikan solat Isya secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan salat sunat separuh malam. Pahala salat sunat separuh malam dia dah dapat, tuan-tuan. Walaupun dia tak mengerjakan salat sunat separuh malam ketika itu. Hanya dengan sembahyang Isyak berjemaah, Allah dah bagi bonus dapat pahala salat sunat separuh malam. Yang kedua, sesiapa yang mendirikan salat subuh secara berjemaah seperti yang kita lakukan sebentar tadi, daripada takbiratul ihram sehinggalah kepada wirid, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama shallal laila kullahu, maka seolah-olah dia telah mendirikan salat sunat sepenuh malam. Allahu akbar. Setelah kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pahala salat sunat sepenuh malam Allah dah bagi kita secara percuma. Meninggal kita suatu hari kelak, tiba-tiba bangkit, Allah tunjukkan kitab amalan. Inilah amalanmu semasa di dunia. Apabila kita baca tilik punya tilik, baca punya baca, tiba-tiba tertulis di sana, pahala solat sunat sepenuh malam. Ya Allah, bila masa aku solat sunat 10 malam? Nak solat sunat sepertiga malam mudah susah, nakkan sepenuh malam. Maka itulah pahalamu tatkala engkau mendirikan solat fardu secara berjemaah. 2 solat ini jangan ditinggalkan secara berjemaah kalau boleh. Paling kurangnya jemaah itu berapa? Anggarannya kata ulama 2 orang dalam solat udah dikira berjemaah. Seorang imam, seorang makmum. Paling minimal 2 orang. Maka daripada itu tuan-tuan, jangan tinggalkan solat malam ini, solat Isyak dan subuh secara berjemaah. Dan alhamdulillah, pagi tadi tuan-tuan, pada jam 3.30 pagi sampai 4.15 pagi, kita dah berjaya melaksanakan solat malam, qiyamul lail.
Apa arti qiyamul lail? Qiyam maknanya mendirikan, boleh jadi menghidupkan. Al-lail maknanya mendirikan solat malam. Tuan-tuan, ada seorang penghulu tabi'in. Penghulu tabi'in ini namanya Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib. Tuan-tuan tahu bagaimana keramatnya beliau? Tuan-tuan tahu kelebihannya beliau? Dikatakan dan diriwayatkan bahawa Sa'id bin Al-Musayyib, seorang penghulu tabi'in, mendirikan salat subuh selama 50 tahun dengan wuduk salat isyak, dan dia selalu berpuasa. Si pandai batal-batal, tuan-tuan. 50 tahun mendirikan salat fardu subuh dengan hanya menggunakan wuduk waktu isyak. Maknanya tidak ada kentut, tidak ada kencingnya, tidak ada beraknya dan sebagainya. Maknanya setelah solat fardu isyak, dia menghidupkan malam tersebut sampai kepada waktu subuh selama 50 tahun lamanya. Dan dikatakan juga seorang hamba yang saleh, Abdul Aziz bin Abi Rawad. Ini seorang hamba yang saleh, menghamparkan tilam untuk tidur pada waktu malam. Dia kemudiannya meletakkan tangannya di atas katil sambil memegang tilam lalu berkata, alangkah lembutnya engkau wahai tilam, akan tetapi tilam di syurga lebih lembut daripadamu. Dia kemudiannya bangun untuk mendirikan salat. Ini satu motivasi, tuan-tuan. Kita nangga tilam kita lembut, empuk umpama hotel 5 bintang. Kita nangga bantal kita lembut, tenggelam balak kita. Si bangkit-bangkit, tuan-tuan. Kadang-kadang guguk ke debah balak kita. Terlampau lembutnya bantal yang kita ada. Katakan pada tilam tersebut, hei tilam, lembutmu tidak sama seperti lembut tilam di syurga. Maka daripada itu, tuan-tuan, akan ada motivasi dan semangat untuk kita bangkit solat tahajud, qiyam dan sebagainya. Nikmat syurga dengan nikmat dunia sama, tuan-tuan. Jangan kita bayangkan nikmat syurga itu indah, tetapi lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Apa yang kita bayangkan itu tidak sama dengan apa yang kita bayangkan dan kita bayangkan. Tuan-tuan, bayangkan sama-sama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan apabila orang nak masuk ke dalam syurga, baru diberi seketul pisang, sesisir pisang, satu je pisang, tuan-tuan. Lalu orang tersebut makan makanan pisang tersebut, tuan-tuan, sampai ditegur oleh malaikat, hei hamba Allah, bidadari sedang menunggumu di belakang. Bila masa kita nak tinggalkan pisang? Apabila nangga ke belakang, tuan-tuan, pisang setinggi gunung Uhud. 40 tahun dia makan pisang, saya berasa, tuan-tuan. Allah, nikmatnya, nikmat syurga, tuan-tuan, luar biasa. Hatta kita dibangkitkan di dalam syurga nanti, tuan-tuan, tidak ada yang tua. Muda kita, kacak kita seperti kacaknya Nabi Yusuf alaihi salam. Dikisahkan ulama, tuan-tuan, kacaknya Nabi Yusuf, orang-orang yang berada sezaman Nabi Yusuf, 3 bulan sik makan nasi, sik minum, sik makan apa, tengok muka Nabi Yusuf alaihi salam boleh hilangkan kelaparan. Allah. Bahkan dikisahkan lagi, suatu ketika Siti Zulaikha memanggil kawan-kawan masuk ke dalam istana. Ketika itu diberikan buah dan ketika itu diberikan sebilah pisau. Nak menunjukkan betapa kacaknya Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu. Maka ketika itu, tuan-tuan dimuliakan Allah, mulalah memotong buah dengan menggunakan pisau. Dipanggil Nabi Yusuf alaihissalam keluar. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam keluar, tuan-tuan, tengangak semua dayang-dayang istana yang cantik-cantik belaka melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, sampai si sedar dah terpotong jari, tuan-tuan. Apabila Nabi Yusuf hilang daripada pandangan, ditegur Siti Zulaikha, apa rasa motong jari sendiri? Tengok ya Allah, udah putus. Tuan-tuan, hebatnya tampan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kita nanti kalau dah masuk dalam syurga, tampannya kita seperti tampan Nabi Yusuf alaihissalam. Gagahnya kita dalam syurga, tuan-tuan, seumpama gagahnya Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan, diriwayatkan Nabi Musa, betapa gagahnya, tuan-tuan, bulu roma di tangan Nabi Musa aja, tuan-tuan, boleh tembus seperti besi daripada jubahnya, tuan-tuan. Bulu roma seperti apa ya, tuan-tuan?
Bulu roma kita kena api sikit udah hangus, baunya macam apa tuan-tuan. Bulu roma Nabi Musa AS tembus daripada jubah. Itulah katanya urat dawai. Subhanallah. Sekali Nabi Musa menumbuk tuan-tuan, terpelanting sampai si nampak di mata tuan-tuan. Ini bukan cerita bohong, ini ada dalam kisah-kisah tuan-tuan. Ya Allah ya Rahman Rahim. Itulah kehebatan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, kerana ketika itu Nabi Musa bertembung dengan tenteranya Fir'aun. Tuan-tuan, apabila dalam syurga dikisahkan apa yang terlintas di hati, itulah yang akan dapat di depan mata. Pernah dikisahkan ulama tuan-tuan, suatu hari penduduk syurga duduk. Lalu ada seekor burung lalu. Apabila burung tersebut lalu, maka ditegurlah oleh orang tersebut. Nyaman burungnya kalau dapat dimakan. Sekelip mata tuan-tuan, belum bercakap pakai lidah tuan-tuan, baru hati. Sekelip mata burung yang terbang yang terhidang jadi masakan yang enak di depan mata tuan-tuan. Apabila dah dimakan, maka setelah kenyang, burung yang dah habis dimakan tuan-tuan terbang semula seperti burung yang asal. Lalu burungnya pun bercakap, bagaimana isi dagingku, sedap ataupun tidak. La haula wala. Kita tuan-tuan, ayam sahur tadi mula hidup balik, terkejut kita tuan-tuan. Hatta dikisahkan di dalam syurga, apabila angin bertiup di dalam syurga, lalu berlantaklah antara ranting-rantingan kayu antara satu sama lain, ia akan mengeluarkan satu bunyi instrumen ataupun muzik yang sangat indah tuan-tuan, menyebabkan kita terbuai, lena dan sebagainya. Indah nikmat syurga tuan-tuan. Sebab dia kita selalu doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta redha-Mu ya Allah, supaya aku dapat masuk dalam syurga. Tanpa redha Allah, si dapat kita masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak tarik redha Allah ini? Redha Allah paling mahal. Bersedekah pun kita, baca Quran pun kita, berzikir pun kita tuan-tuan, cek dah redha si masuk kita tuan-tuan. Maka bagaimana dengan cara memperbanyakkan solat malam, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi kisah-kisah tabi'in, para sahabat yang mendirikan solat malam tuan-tuan. Semalam kita dah mendirikan solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud ini afdal dilakukan sepertiga malam. Dan solat sunat tahajud ini adalah solat sunat yang didirikan setelah kita tidur, walaupun sebentar, walaupun sesaat. Bagaimana cara pelaksanaannya tuan-tuan? Senang. Hanya 2 rakaat, sangat mudah. Bagaimana niatnya? Usalli sunat tahajud rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum, rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku salat sunat tahajud, 2 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Surah yang wajib dibaca, surah apa tuan-tuan? Fatihah. Saya hafal surah Al-Ikhlas, An-Nas ke Al-Falaq, saya ada masalah. Yang wajib dibaca adalah surah Fatihah, kerana itu merupakan rukun di dalam salat. Setelah membaca surah Fatihah, surah apa yang boleh dibaca lagi? Nah, kalau ikut sunnahnya dibaca ayatul kursi sekali ataupun 7 kali. Si hafal, ngantuk ketika ya, takut salah baca, bacalah mana-mana surah yang boleh kita baca. Rakaat kedua, baca surah Fatihah lagi. Setelah baca surah Fatihah, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak sekali ataupun 11 kali. Si hafal surah Al-Ikhlas, bacalah mana-mana surah yang kita hafal. Setelah memberi salam, kita dianjurkan untuk membaca salawat sebagai wirid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali sekurang-kurangnya. Kalau wirid lain boleh si Ustaz, saya tak masalah. Wirid kita selepas solat yang hari-hari ya pun boleh dibaca. Kemudian barulah berdoa kepada Allah. Dan sunat ketika sujud terakhir kita memperpanjangkan sujud. Cuma kita kena ingat, berhati-hati pada hukum fiqh. Apabila kita sujud yang panjang, lalu kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan bahasa Arab, boleh dilafazkan. Tetapi kalau menggunakan bahasa Melayu,
ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, contoh waktu sujud yang terakhir, batallah solat kita tadi walaupun solat sunat. Maka baca menggunakan bahasa Arab tidak ada masalah. Contoh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dan sebagainya. Baik. Dia nanti tidak melafazkan bahasa Apa ya? Doa kan niat. Boleh. Doa dalam hati tanpa melafazkan tidak ada masalah. Si membatalkan salat. Asal jangan sampai lafaz. Kalau dah lafaz, sudah boleh membatalkan. Kemudian setelah wirid, maka berdoalah kepada Allah dengan apa-apa doa. Setelah solat tahajud, kita melakukan solat sunat taubat. Solat sunat taubat ini kalau boleh jangan ditinggalkan. Baiknya pagi, baiknya siang, baiknya malam. Kecuali dua waktu tidak boleh dilaksanakan solat sunat, haram hukumnya. Tidak boleh sama sekali. Pertama, selepas subuh, haram kita melaksanakan solat sunat, apapun alasannya. Yang kedua, selepas asar, tidak ada solat sunat selepas asar kerana waktu itu diharamkan solat sunat. Tuan-tuan, ada juga kita dengar di bahagian miri kita ini tuan-tuan, masjid yang mana di dalamnya ada melaksanakan solat sunat selepas subuh. Allahu Rabbi, hukumnya adalah haram, tidak boleh sama sekali. Qada salat boleh, tidak ada masalah. So, artinya solat ganti. Solat ganti waktu subuh, solat ganti waktu zuhur, tidak ada masalah dilaksanakan selepas solat fardu subuh ataupun selepas solat asar. Dan solat sunat taubat ini tuan-tuan mesti didasarkan dengan 3 perkara. Sebelum kita solat sunat, ada niat 3 benda ini tuan-tuan. Niat yang pertama, kita mesti menyesal atas segala perbuatan dosa dan maksiat yang telah dilakukan. Niat yang kedua, mensucikan diri daripada perbuatan dosa dan berhenti melakukan maksiat serta memohon keampunan kepada Allah. Niat yang ketiga, berazam untuk tidak akan melakukan lagi segala perbuatan tersebut serta berusaha serai upaya untuk menjauhkannya. Maka kalau boleh sebelum melakukan salat sunat taubat dianjurkan untuk membaca satu wirid yang sangat agung ini. Jangan tinggalkan wirid ini. Baca 70 kali tuan-tuan sebelum melaksanakan solat sunat taubat. Kita sempat baca sebab terkejar-kejar dengan waktu. Tuan-tuan boleh laksanakannya di rumah. Apakah itu tuan-tuan? Membaca istighfar 70 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu mendirikan salat sunat 2 rakaat, usalli sunnatat taubat. Rakaat ini lillahi taala. Saja aku salat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah taala. Kemudian baca surah Fatihah, habis Fatihah apa-apa surah pun tidak ada masalah. Tapi yang dianjurkan adalah membaca surah Kafirun. Rakaat kedua, apa-apa surah tidak ada masalah, tapi dianjurkan adalah surah Al-Ikhlas. Dan kemudian setelah sujud yang terakhir, kita digalakkan membaca satu zikir ini sebelum bangkit untuk memberi salam. Apa zikir itu tuan-tuan? Tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Baca 40 kali waktu sujud terakhir tuan-tuan. Kalau kita sih mampu, tidak ada masalah. Takut penin balak tuan-tuan, semua berdarah hinggap di otak kita, bangun bangkit guguk ke belakang tuan-tuan. Sik sempat beri salam, tidak ada masalah tuan-tuan. Baca mana yang mampu, subhana rabbil a'la wa bihamdih pun boleh. Tapi digalakkan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin sujud yang terakhir. Setelah memberi salam, dianjurkan untuk membaca istighfar 10 ataupun 100 kali dan seterusnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kita melaksanakan salat sunat hajat. Salat sunat taubat ini jangan ditinggalkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa hidup banyak masalah, tuan-tuan rasa kadang-kadang perniagaan laris, tuan-tuan rasa kadang-kadang hidup ini penuh dengan tekanan dan kesempitan, kadang-kadang itu Allah uji kita. Jadi nak lepas dan nak leraikan semua itu dengan apa tuan-tuan?
melaksanakan salat sunat taubat. Dan seterusnya, setelah kita melaksanakan salat sunat taubat semalam, kita melaksanakan salat sunat hajat. Maka salat sunat hajat ini pun jangan ditinggalkan. Apa-apa hajat kita, baik hajat kecil ataupun hajat besar, terus laksanakan salat sunat rakaat, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, insya-Allah pada malam hari raya saya nak ajak tuan-tuan semua untuk memeriahkan program kita, iaitu kita akan melaksanakan salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih ini tuan-tuan sangat dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang tuan-tuan rasa si pernah dengar ataupun baru-baru pernah dengar tuan-tuan. Nabi kata kalau boleh buat hari-hari. Riwayat mengatakan kalau boleh buat hari-hari. Si mampu hari-hari seminggu sekali. Si mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Si mampu sebulan sekali, Nabi kata setahun sekali. Si mampu setahun sekali, sekurang-kurangnya seumur hidup sekali mesti engkau kerjakan salat sunat tasbih. Tuan-tuan, salat tasbih ini lain dari yang lain. Si sama macam salat hajat, si sama macam salat taubat, si macam salat sunat-sunat yang lainnya. Kurang lebih begini tuan-tuan, nanti kita akan ajarkan bagaimana. Kurang lebih ini secara perkenalan. Salat sunat tasbih ini agak lama sedikit. Sebab di dalam setiap pergerakan kita, af'al kita dalam salat itu akan diselang-selikan dengan bacaan tasbih. Seperti begini tuan-tuan. Dilaksanakan 2 rakaat. Setelah itu rakaat pertama sebagai contoh. Rakaat pertama setelah membaca doa iftitah, Fatihah dan surah, belum rukuk tuan-tuan. Biasa selepas baca surah kita rukuk, tapi ini tidak rukuk. Sambung dengan bacaan zikir ataupun tasbih sebanyak 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 15 kali. Kemudian barulah kita rukuk. Setelah rukuk tuan-tuan, kita baca subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali macam biasa. Jangan i'tidal dulu. Kita sambung dengan membaca tasbih 10 kali. Subhanallah. Lama lah kita rukuk tadi. Nak menghabiskan 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah 10 kali. Kita i'tidal lagi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Jangan rukuk dulu. Biasa kita dah rukuk. Kita tambah lagi 10 kali tasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Lama diri. Subhanallah. Macam negaraku. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Lama. Kalau imam baca laju, beres. Kalau imam baca perlahan, 15 minit, Allah, mati kita tuan-tuan. Terlepas kita takbir raya. Setelah itu, sujud. Setelah sujud ini tuan-tuan, macam biasa zikir subhana rabbil a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian jangan bangkit dulu. Baca, tambah lagi 10 kali tasbih. Setelah subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah tuan-tuan. Kembang rasa kepala otak tuan-tuan. Kena dengan darah berkumpul di otak. Masya Allah. Setelah itu baru bangkit. Setelah itu tuan-tuan duduk di antara 2 sujud. Macam biasa. Rabbighfirli warhamni wajburni. Sampai habis. Jangan sujud lagi. Tambah lagi 10 kali tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Begitulah sampai ke salam tuan-tuan. Mudah. Nanti kita akan sediakan teks sebagai panduan. Mudah-mudahan jemaah dapat merasai bersama-sama pengalaman salat sunat tasbih. Kalau seorang tuan-tuan si jadinya. Baru nak takbir tuan-tuan, malas dah aku. Berbunyi WhatsApp tuan-tuan. Oh si jadilah nak tengok apa dalam WhatsApp dulu. Tuan-tuan kalau secara berjemaah, Allahu Akbar, rindu tuan-tuan. Suasananya lain. Yang si pandai menangis pun boleh menangis tuan-tuan. Kena kita menangis Tuan Haji, kawan sebelah nangis. Aku pun nangis juga lah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Jangan lepaskan peluang ini tuan-tuan. Ambil masa ini, ambil ruang ini. Subhanallah. Alhamdulillah masjid kita ini terbuka untuk melaksanakan solat-solat sunat, program-program dan sebagainya. Kita ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan yang telah memberi kebenaran kepada kita untuk menghidupkan masjid ini tuan-tuan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus istiqamah. Ingat tuan-tuan, malam hari raya kita sibuk dengan solat sunat tasbih insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada kita, memberi maghfirah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang istiqamah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, terakhir nanti salat sunat Jumaat
kita ada baca solat fardu Jumaat, kita ada baca qunut nazilah, dan setelah solat fardu Jumaat kita ada melaksanakan solat sunat hajat bagi berdoa kepada Allah untuk mengekang COVID-19 ini, tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.